Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang berbahagia Dr. Mazlan selaku pengurusi Darul Wahdah, Mak Puan, sekeluarga, tuan-tuan guru, sedang hadirin hadirat tetamu dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua juga dipilih menjadi hamba Allah yang saleh dan salihah, yang mendapat taufik dan hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikekalkan taufik itu sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaAllah pada hari ini kita sambung balik kitab kecil kita, iaitu Panduan Menjauhi Tipu Daya Syaitan, muka surat 9. Jenis-jenis tipu daya syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala telah menjadikan syaitan sebagai ujian untuk manusia, untuk melihat siapakah dalam kalangan manusia yang bertindak menjauhi tipu daya syaitan, dan siapa pula yang tunduk kepada hawa nafsu serta bisikan dan janji-janji syaitan. Di dalam Al-Quran, Allah telah memberitahu manusia mengenai segala tipu daya, bisikan dan janji-janji syaitan agar manusia dapat menghindarinya. Jadi berikut adalah senarai janji, bisikan, hasutan dan langkah-langkah syaitan yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan syaitan memang untuk menguji anak Adam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga, walaupun dia menciptakan syaitan untuk menguji kita, Allah Ta'ala juga memberitahu kepada kita jenis-jenis tipu-tipu daya syaitan, agar kita berhati-hati dan kita berjaga-jaga supaya tidak terhasut dengan tipu daya syaitan tersebut. Maknanya Allah Ta'ala taklah buat syaitan itu untuk orang kata apa, menyesatkan kita tanpa ada peringatan kepada kita. Begitu juga Allah Ta'ala jadikan kita akal yang sejahtera untuk kita menilai apa-apa yang baik dan apa-apa yang buruk. Allah Ta'ala juga menjadikan malaikat yang berada di kiri kanan kita, hafazah, yang juga membisikkan kepada kita perkara-perkara yang baik. Kita cuma tak perasan je, no? Syaitan tu dia bisik, malaikat pun ada bisik kepada kita supaya kita teringat balik, atau supaya kita tersedar balik bila mana dibisikkan oleh syaitan. Tu maknanya Allah Ta'ala tidak menzalimi kita. Dia ciptakan syaitan, dia ciptakan malaikat, dia ciptakan nafsu, dia ciptakan akal yang sejahtera untuk kita menilai dan untuk kita mengukur apa yang baik dan apa yang buruk,
dan supaya kita menjauhinya. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, di dalam Al-Quran banyak ayat Allah Ta'ala suruh kita menjauhi syaitan, larang kita jangan ikut syaitan, dan menyatakan tentang tipu daya syaitan di dalam Al-Quran. Cuma kita nak baca atau tidak sahaja, ataupun nak ambil faham atau tidak sahaja, benda tu dah ada. Andai kata nanti kalau kita ditanya di hari akhirat, kenapa kamu ikut syaitan, maka kita jawab, kerana tak ada peringatan apa, kami ni lemah dan sebagainya, maka ni ada saksi-saksi dalam Quran. Allah Ta'ala dah bagi tahu. Aku dah tempatkan dalam Quran banyak ayat yang memperingatkan kamu. Kenapa kamu tak ambil peringatan? Maka kita tak boleh nak berhujah dengan Allah Ta'ala. Sebab itu Al-Quran ini bukanlah mukjizat untuk Nabi saja. Al-Quran ini bukanlah bacaan semata-mata. Kena baca, kena faham dan kena amalkan juga isi kandungan dia, supaya kita faham, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, ini saya petik kebanyakannya daripada Al-Quran, dan ada mungkin satu dua daripada hadis Nabi SAW. Kerana kitab ni kita tulis dalam bentuk yang ringkas, saya tak masukkan kata-kata ulama, kata-kata sahabat. Kalau tidak jadi lagi banyak. Baik, yang pertama, di antara jenis-jenis tipu daya syaitan itu ialah membisikkan kepada kita supaya tidak prihatin dengan makanan halal, haram atau syubhah. Jadi saya susun ni ikut apa? Ikut surah lah. Sebab tu dia tajuk dia dia tak tentu. Sebab saya susun ikut surah, mula daripada surah Baqarah turun. Baik. Jadi yang ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 sehingga 169. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Baik. Jadi ayat ni sebenarnya Allah Ta'ala nyatakan juga banyak perkara. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, halalan tayyiban, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Maknanya Allah Ta'ala suruh dalam ayat ni kita makan yang baik-baik dan jangan ikut langkah syaitan. Maknanya syaitan ni dia makan, dia tak peduli baik ke, halal ke, tak halal ke, toyiban ke, tak toyiban ke, syaitan ni dia sapu saja. Maka kita ni tuan-tuan dan perempuan, kalau kita tak jaga makanan kita, tak makan yang halal lagi baik, maka kita telah mengikut salah satu daripada langkah-langkah syaitan, iaitu makan tak kira halal haram, baik ke tak baik. Bahkan kata para ulama, kalau melihat pada ayat ni kan, Allah Ta'ala suruh makan dah lah halal, baik pula, yang baik. Benda ada yang halal, tapi ada ketikanya tidak baik. Tak baik untuk apa? Kesihatan kita contohnya. Tak baik untuk apa? Fizikal kita contohnya. Ada juga kan. Walaupun benda tu halal, maka pilihlah makanan yang halal lagi baik untuk kita. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, dalam bab makanan juga sebenarnya syaitan dia banyak
menghasut kita, banyak menggoda kita supaya kita tidak ambil kisah sangat tentang makanan halal dan haram ini. Kenapa tuan-tuan? Daripada makanan ini dia ada banyak kaitan dia, banyak cabang kaitan dia daripada punca makanan. Ingatan kita, hafazan kita juga sebab makanan. Kemudian khusyuk semayang juga ada kaitan dengan makanan. Kalau makan yang tak elok, semayang pun dia tak khusyuk. Yang apa sihat badan apa semua tu cerita lain dah. Tapi yang berkaitan dengan ibadat. Setengah orang tu kata awak susah nak apa ini, ayat lazim pun tak habis-habis lagi, duk tak lazim lagi. Daripada mana waktu duha turun ke bawah tu tak boleh pi habis semua lagi. Ada lah, bukan semua lah. Ada apa lah ni? Ada waktu duha sampai ke bawah tak boleh pi lagi. Tak boleh habis lagi. Sebab apa? Sebab itulah di antaranya ialah makanan yang tidak baik ini menyebabkan hafazan kita tidak elok. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia yang mengapai banyak, mengarang banyak. Cukup jaga makanan dia. Dia jaga sungguh-sungguh sampai dia tak pernah makan. Menurut riwayat, dia duduk di Damsyik tak pernah makan makanan di kota Damsyik apa dia tak. Makanan dia semua ambil dari kampung dia. Itu dia. Kenapa? Itu tahap dia lah. Tahap kita kurang-kurangnya kita tengoklah dulu, nak beli sardin tu lah, dah ada sardin dah tak apalah. Dulu sebelum tu tengoklah dulu siapa pengeluar dia ni, sampai tengok tin lawa balun buh dalam bekas, tengok tin lawa buh ni tunjuk lawa bukan pasal lawa, pasal siapa yang buat kena tengok agak. Ni sampai lah duk makan, minta maaf lah, sampai lah duk makan sos cak arnab lagi, mampus. Dia kata pasal sedap ustaz, ni bukan pasal sedap lidah tu, tekat lidah yang sedap tu ya, masuk dalam perut serupa. Sos ni dah berlambak-lambak dah duk balun sos cak arnab lagi, minta maaf tu. Sebab saya tambah tuan kenuri ni, dia kata nak pergi sedap masakan dia, dia balun dia order yang tu. Allah. Pilah ni kalau siapa-siapa yang suka makan sos cak arnab, jom kita melawat kelang dia sekali. Kalau kelang cahaya Nun Alik ni tak ada bersih, pi kelang apa pun. Pi kelang ni kelang apa pun tu, bihun-bihun apa semua tu. Ya Allah. Tak bersih. Maka kita nak anak-anak kita jadi elok, punca daripada makanan. Anak-anak kita tak nakai, punca daripada makanan. Anak-anak kita tak buah, punca daripada makanan. Mungkin salah kita jamu anak-anak kita makanan sama ada daripada sumber yang tidak halal, tidak berkat, ataupun makanan yang tidak baik. Lepas tu duk mai jumpa ustaz, ni ustaz tolong buat ayam tawak. Ayam dah tawak, memanglah buat ayam tawak. Hamba suruh buat ayam manis pun boleh lah, ustaz boleh buat kan. Tolong buat ayam penawak, bukan ayam tawak kan. Nu anak saya ni ya Allah punya buah, nak buat macam mana? Di antaranya punca kita sendiri, bukan punca lain, punca kita sendiri. Tidak jaga makanan yang baik untuk anak-anak kita. Syaitan dia suka yang tu. Sebab apa? Bila makan tak elok, darah daging jadi tak elok, syaitan mudah sangat untuk nak duduk dalam darah daging kita. Baik. Sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Dia hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan. Itu kerja syaitan. Dia ada tambahan di sini, no? Maknanya selain pada itu, syaitan juga suruh kita buat benda-benda yang jahat, wal fahsya, perkara-perkara yang keji, dan menyuruh kamu berkata terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui salah benarnya. Jadi di sini bukan ada satu tajuk saja, dia ada 2-3 bab tentang apa yang dibuat oleh syaitan. Dia suruh kita bercakap tentang Allah apa yang kita tak tahu. Sebab tu ulama-ulama kita dah letakkan tentang bab akidah, bab ketuhanan ini
ulama dah susun sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita tak tahu dia bercakap tentang Tuhan yang tak layak bagi Allah. Syaitan dia suka tu. Dan Allah dah ada orang-orang yang berani cakap terang-terang dia kata Tuhan duduk atas langit. Ada. Baca ayat Quran tak faham macam tu lah kan. Maka kita dah mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak layak, yang kita tak tahu apa salah ke benar dia. Tuhan bukan duduk atas langit. Tuhan tu mulia. Jadi cuma kita sebut tunjuk di atas tu kerana tempat yang mulia, atas bawah tu tempat yang tak mulia pada ukuran dunia kita. Maka kita tunjuk tu Allah, kita tunjuk tu bukan tunjuk Tuhan duduk di atas. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tempat. Maka tak boleh sifatkan tentang Allah sesuatu perkara yang kita tidak tahu tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dalam Quran Allah Ta'ala sebut langit, aras dan sebagainya, ayat-ayat itu adalah dipanggil oleh para ulama sebagai ayat kesamaran yang kita mesti kena faham dengan betul. Jadi syaitan suka bila mana kita mengatakan tentang Allah, tentang sesuatu yang berkaitan dengan akidah juga yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana bila akidah kita rosak, maka tuan-tuan, amalan kita juga rosak. Kalau akidah rosak, amalan juga tak boleh pakai. Sebab itulah kita kata mengaji ni memang 3 ilmu tu wajib, 3 ilmu. Kalau tidak, tak lengkap kita. Tapi kalau kita tengok macam negeri Perak kan, dia lagi kemah bab ni. Perak dia wajibkanlah, kalau boleh dia wajibkan setiap masjid kena belajar 7 mata pelajaran. Kena ada mengajak, maknanya kita boleh pergi masjid tu, setiap masjid sepatutnya kena sediakan 7 mata pelajaran untuk orang belajar, iaitu tauhid, iaitu akidah, fiqh, tasawuf, tafsir, hadis, sirah dan tayarat. Dia ada 7 yang kita kena belajar untuk nak jadi seorang yang orang kata apa, mempunyai ilmu yang sepatutnya kita ada di dalam menjalani kehidupan kita. Fiqh, tauhid, tasawuf, yang tu asas 3 tu. Kemudian tafsir Quran, yang ni kena mengaji dengan tok guru, tak boleh baca sendiri. Yang kedua hadis, iaitu huraian-huraian hadis. Yang keempat sirah, iaitu sirah Nabi SAW. Yang keenam, yang ketujuh tayarat, ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan isu-isu semasa, sama ada isu semasa itu berkait dengan akidah, berkait dengan akhlak, atau berkait dengan lain-lain, dipanggil tayarat. Contohnya isu kristianisasi, itu termasuk dalam tayarat. Isu sekularisme, liberalisme, apa lagi apa kan, isma tu termasuk dalam tayarat. Perkara-perkara baru yang berlaku dalam masyarakat yang kita kena ambil tahu, kerana ada sebahagiannya ada kaitan dengan akidah, dengan akhlak dan sebagainya. Lalu ni ada juga satu golongan yang bercakap tentang agama macam orang agama, tapi dia sebenarnya bersandar kepada akal fikiran semata-mata. Dan ini juga perlu kita tahu. Sebab apa? Sebab sebahagian anak-anak muda kita boleh terpengaruh dan menyeleweng daripada jalan yang benar. Minta maaf lah, ada kena sebut juga lah seorang 2 nama, iaitu contohnya Lepat. Nama dia Lepat. Jangan dia ingat Lepat yang dia makan tu. Nama orang ni dia gelak, nama dia Lepat. Dan dia banyak video-video klip dia dalam YouTube. Dia berceramah, dia simple. Ya, simple ni maknanya tak pakai macam ustaz-ustaz, macam ustaz dia tak pakai macam ni. Ni bukan nak mengata ni, nak habaq tentang bagaimana ada ketikanya fahaman-fahaman ini boleh menyesatkan kita. Pejabat agama dah panggil dia lah, tapi itulah
Kalau panggil pergi depan, jawab boleh, belakang cerita boleh. Dia banyak bercakap tentang akal fikiran. Dia guna akal, bawa Quran juga, baca Quran, tapi terjemah menurut akal, bukan terjemah menurut tafsiran yang muktabar daripada para ulama. Dia urai macam-macam. Kita tuan-tuan kalau nak dengar saja boleh lah, tapi dengar saja. Kalau kita orang mengaji tak apa, orang tak mengaji itulah sayang dan kesedih pada anak-anak muda kita. Dia dengar seronok. Sebab apa? Sebab cara hidup dia dengan main gitar apa semua, orang kata mudah, tapi pandai beragama, cakap pandai agama. Orang ingat pandai, tapi sebenarnya tak. Ini salah satu daripada contoh bagaimana hari ini ramai juga orang-orang kita sendiri yang terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang semacam itu. Ataupun juga yang bercakap dari sudut tasawuf, dengar tasawuf dia macam cantik, tapi sebenarnya tasawuf dia menyimpang daripada tasawuf yang suci murni. Kena jaga tuan-tuan. Ada yang bercakap tentang akidah, dengar lagi macam elok, tapi tak tak, dia salah. Kita tak boleh sifatkan Allah Ta'ala sama sekali dengan sifat makhluk. Saya pernah dengar ada orang hurai tentang zat Allah. Dia kata zat Allah tu macam mana? Lepas tu bila dia tanya orang nak jawab lah? Tak jawab lah. Dia tanya zat Allah Ta'ala, dia kata nak tahu macam mana? Dia kata ni, nak tengok contoh dia, gula. Dia kata gula tu diri gula tu, zat dia tu adalah manis, tu zat dia. Ni contoh manis gula tu adalah zat gula. Betul ke manis gula tu zat gula? Ni ada juga, saya pernah tengok dalam YouTube, ada orang hurai tentang zat Allah. Contohnya dia kata macam gula. Dia kata manis gula tu adalah zat gula. Itu kita kalau kita mengaji, kalau sampai kita tak dapat beza mana zat mana sifat, mana pengajian akidah kita masih tak lengkap, kena mengaji lagi. Minta maaf lah. Sampai zat dengan sifat apapun tak boleh nak beza, oh yang ni kacau. Zat tu apa dia, sifat tu apa dia. Baik, sifat ciri-ciri suatu, ciri-ciri zat. Sifat adalah ciri-ciri zat. Sifat bukan zat. Tapi zat memang bersifat. Baik, manis ni, manis tu gula tu sendiri ke atau ciri-ciri gula? Agak-agak lah. Jawab bila. Manis tu gula tu sendiri ke ataupun ciri-ciri gula tu? Manis tu sifat gula ke atau gula itu sendiri? Sifat gula. Manis tu sifat gula. Manis bukan zat gula. Tu kena faham. Kalau macam kita kata pahit tawak, pahit tawak tu sifat benda, bukan benda itu sendiri. Benda tu benda lah. Sifat tu tak manis, tawak, bujuk, keras, lembut, tu sifat benda, bukan zat benda. Maka hurai sifat Allah